warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal hadi ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna al-ilma wal fahma wal aqla wal hikmah birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Sekalian yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur ke hadrah Allah, kerana dengan kurniaan yang Allah berikan kepada kita saat ini dan hari ini, kurnia yang besar, terlalu besar buat seorang hamba itu ialah kurnia hidup ataupun anugerah hidup. Jika mana seseorang itu tidak dikurniakan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, nescaya mereka tidak akan dapat mengambil nikmat-nikmat yang selebihnya. Sebab itu Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik kita. Maka setiap kali kita bangun daripada tidur, maka dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kerana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak lupa dirinya itu masih hamba Allah, yang tidak leka dirinya itu adalah hamba Allah, maka sentiasa di dalam dirinya bersiap sedia untuk menghadap hadrah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba Allah, persiapan dan persediaan untuk menghadap hadrah Allah ada dua maksud yang tersirat di dalam perkataan ini. Yang pertama iaitu hakikat menghadap hadrah Allah. Hakikat menghadap hadrah Allah iaitu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Inilah hakikat pertemuan menghadap hadrah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum sampainya masa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, iaitu kematian itu, maka inilah tuntutan yang perlu kita laksanakan, yang kita nyatakan di dalam salah, wajjahtu
wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku ke hadrah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki langit dan bumi. Sebenarnya seawal kita ini semuanya berada di alam roh dulu. Kita semua adalah orang yang sangat-sangat mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah bertanya kepada kita seperti mana yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Adakah aku ni Tuhan kamu? Lalu kita menjawab ke hadrah Allah Subhanahu wa ta'ala keseluruhan roh pada ketika itu. Kita menjawab di hadapan Allah, qalu bala syahidna. Bahkan kami menyaksikan dan kami mengakui bahawa Engkau adalah Tuhan kami. Maka seseorang yang masih lagi mengingati bahawa dirinya hamba Allah, lalu dia akan sentiasa berada pada jalan yang dia minta di dalam salat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia akan sentiasa berharap, sentiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berharap agar dia berada atas jalan orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu nikmat iman dan Islam, nikmat ma'rifah, nikmat ubudiyah. Nikmat itu dan ini yang telah Allah kurniakan kepada mereka ini. Dan kita mohon perlindungan daripada Allah daripada jalan mereka yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan kita selesa dengan keadaan kita. Jangan kita selesa dengan situasi yang kita ada sekarang. Saya selesa dengan keadaan saya sebagai seorang ustaz. Yang lain selesa dalam keadaan yang dia ada sekarang. Kerana kita jangan lupa apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran dalam jumlah doa ia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau sesatkan hati-hati kami. Ba'da iz hadaitana, Allah, selepas kau kurniakan ke atas kami hidayah, petunjuk. Senang untuk kita faham setelah kita jadi orang baik, setelah kita dapat salah, setelah kita dapat puasa Ramadan, setelah kita mengenal Allah, setelah kita tahu tentang Islam ini. Tetapi saat pada ketika itu kita tidak tahu takdir daripada Allah, maka datang saranan daripada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu menyuruh kita memperbanyakkan membaca dan jangan meninggalkan pada tasyahud akhir, iaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan, ya Allah, yang membolak-balikkan hati hambanya, yang memegang hati setiap hamba ini adalah Allah. Yang Allah didik kita di dalam salat, di dalam Fatihah pada ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah,
Allah yang bersifat Rabbil Alamin, yang mentadbir sekalian alam. Yang takbir kita semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mentakdirkan kita semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh mengurus diri kita sendiri, tuan-tuan. Kita tak boleh mentadbir diri kita sendiri, tuan-tuan. Yang menguruskan kita dan mentadbir kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mentakdir kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah didik kita dalam surah Al-Fatihah. Begitu hebat jika kita membacanya dan kita memahaminya, lalu kita mentadabburnya akan ayat Fatihah ini. Berapa hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau kami sembah ya Allah, akan Engkau kami mohon pertolongan ya Allah. Seorang hamba Allah, dia tidak akan mampu untuk bertakarub kepada Allah jika tidak dengan pertolongan Allah. Kita tidak mampu datang ke masjid, tuan-tuan, jika tidak ada pertolongan Allah. Tidak semestinya orang yang mempunyai dua kaki mampu menjejaki rumah Allah. Dan tidak semestinya seseorang yang tahu mampu menjejakkan kakinya di rumah Allah. Melainkan dengan keizinan daripada Allah. Sebelum ini semua orang rasa dia hebat. Tatkala Allah tunjukkan kebesarannya, Allah tutup pintu-pintu rumahnya pada ketika itu. Seseorang yang berpangkat, seseorang yang berharta, seseorang yang mempunyai kunci pintu pada zahirnya, tidak mampu membuka pintu-pintu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rasa kita hebat, kita rasa kita ada pangkat dan kuasa. Kita kata kita yang sebagai pentadbir. Tatkala Allah menutup akan pintu-pintu rumahnya, tidak ada satu makhluknya yang mampu membuka pintu-pintu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ketika itu Allah mengingatkan kepada kita bahawasanya kita ni lemah, tuan-tuan. Kita ini hamba yang sangat lemah, yang sentiasa mengharap pertolongan demi pertolongan Allah. Sebab itu kalimat yang kita baca tetapi kita tidak mahu beramal akannya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tahu kalimat ini dan kita amalkan akan zikir hauqalah ini. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, aku tidak ada daya dan upaya ya Allah dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan. Ya Allah, aku tidak ada daya dan upaya melakukan dan meninggalkan akan perkara kejahatan dan kemaksiatan, melainkan dengan kekuatan yang kau berikan kepadaku ya Allah, melainkan pertolongan yang kau anugerahkan kepadaku ya Allah. Walaupun kita membacanya ribuan kali, tetapi kita tidak boleh berpegang menjadi satu akidah. Zikir hanya zikir, tetapi dia tidak menjadikan zikir itu sebagai pegangan kita. Kita rasa kita ada kaki, kita boleh buat ibadah. Kita rasa kita sihat, kita mampu berbuat ibadah. Kita rasa kita ada dua tangan, kita mampu untuk berbuat ibadah. Tuan-tuan, kita boleh kita ada dua tangan dan mampu untuk mengangkat barang, mampu mengangkat air, mampu mengangkat beras, tuan-tuan. Tetapi kita tidak mampu mengangkat dua tangan kita pada 2/3 malam untuk sujud dengan Allah. Kita rasa kita orang hebat. Aku boleh angkat
beras 10 kilo, 20 kilo. Aku mampu angkat semen 50 kilo. Tetapi tatkala Allah menyeru kepada kita di dalam Al-Quran, fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangunlah kata Allah, bangunlah kata Allah pada 2/3 malam untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang pada siang hari, tangan kita ini cukup gagah tuan-tuan, cukup hebat. Tetapi ketika Allah menyeru kita pada 2/3 malam, kita tak mampu langsung mengangkat dua tangan kita ini tuan-tuan untuk membesarkan Allah. Iaitu kita angkat dua tangan kita dengan awalnya bikalimati takbir, Allahu Akbar. Kita tak mampu tuan-tuan, tetapi kita rasa kita hebat dan kita kuat. Kita tidak mengaku hakikatnya yang kita tidak mampu. Sebab itu Allah didik kita, wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah kami minta tolong. Ya Allah tolonglah kami, tunjukkan pada kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seorang hamba Allah dia sedar tuan-tuan, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami pada jalan Kau yang lurus ya Allah. Ya Allah, kami ada kaki, tapi Kau tunjukkan kami ya Allah agar kaki kami dapat buat baik. Ya Allah, kami ada tangan, tolonglah tunjukkan macam mana tangan kami untuk buat baik. Ya Allah, kami ada telinga ya Allah, tunjukkanlah bagaimana untuk kami gunakan telinga kami untuk berbuat baik. Ya Allah, kami ada dua mata ini ya Allah, tunjukkan mata kami ya Allah, macam mana kami boleh berbuat baik. Ya Allah, kami ada 7 anggota badan yang sempurna, yang tidak Engkau cacatkan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah, bagaimana kami boleh buat baik dengan anggota 7 anggota badan kami yang sempurna ini untuk menghadap ke hadrah-Mu ya Arhamar Rahimin. Ketika kita benar-benar mula menghadap Allah, tuan-tuan, dunia ni dah huru-hara tuan-tuan. Semua orang ada Facebook, semua orang ada media massa. Dan semua orang tahu yang dunia ini telah kelam kabut. Kenapa dunia ini kelam kabut dan dunia ini huru-hara? Kerana orang yang berada dalam dunia ini melupakan Allah. Ketika orang yang berada di dalam dunia ini melupakan Allah, ketika itu seseorang itu akan keluh kesah dan gelisah serta huru-hara kehidupannya. Ketika seorang yang huru-hara kehidupannya mentadbir akan dunia ini, maka dunia ini juga akan menjadi huru-hara. Kerana ditadbir oleh hamba-hamba dan manusia yang huru-hara pada ketika itu. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala ini sebenarnya sayang kita dan sangat-sangat menyayangi hambanya. Ini apa yang Allah jelaskan kepada kita pada ayat yang pertama dalam suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Menyayangi. Kasihnya Allah kepada kita, lalu Allah berikan kepada kita setiap keperluan kita. Kita perlu apa tuan-tuan? Kita perlu makan, Allah beri kepada kita. Kita perlu rumah, Allah beri kepada kita. Kemarin kita
dikurniakan oleh Allah balak dan wabak, lalu kita ramai-ramai mengangkat tangan, Allah angkat wabak ini sedikit demi sedikit, Allah beri kepada kita. Ketika kita minta untuk bebas dan keluar daripada rumah, Allah beri kepada kita. Tetapi kita kena tanya, apa yang telah kita berikan kepada Allah? Perkara yang kita minta dengan Allah ini terlalu mahal dan besar. Apakah perkara yang kita minta selama ini perkara yang kecil, tuan-tuan? Kita duduk dalam rumah masa PKP, PKPD dan sebagainya. Kita rasa bilalah boleh keluar, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kita rasa keluh kesah, gelisah. Kita rasa bermacam-macam perasaan pada ketika itu. Lalu kita minta dengan Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lalu Allah berikan kita kebebasan dan kita boleh pergi ke mana yang kita suka pada ketika ini. Tetapi apa balasan kita kepada Allah? Ustaz, saya semayang Ustaz, semayang tak tinggal. Memang kita semayang tak tinggal, tapi kita masih bergaduh. Orang yang sujud ini yang bergaduh. Orang yang sujud inilah orang yang hasad. Orang yang sujud inilah orang yang memutuskan silaturrahmi. Orang yang sujud inilah orang yang ada perasaan angkuh dengan Allah. Aku ada harta, aku ada ini dan aku ada itu. Tatkala Allah kurung kita di rumah-rumah kita itu, apa guna harta kita pada ketika itu? Tatkala Allah kurung kita pada ketika itu, apa guna pangkat kita pada ketika itu? Ketika Allah kurung kita tatkala itu, apa perlunya kebesaran kita pada ketika itu? Semua orang mengeluh dan terus mengeluh. Ketika Allah makbulkan akan permintaan kita, apakah bertambah salat sunat kita, tuan-tuan? Ataupun selepas sembahyang fardu maghrib kita tetap seperti dulu, rehat, duduk, tak mau lagi sujud dengan Allah? Kita mulakan jadual dan rutin yang sama seperti mana sebelum Allah turunkan bala. Kita tetap mengeluh dengan perkara yang sama. Susah cari rezeki, susah cari duit, susah nak hidup, susah, dan terus kita mengeluh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, pernah kita tanya, susah tak aku besok dalam alam barzah? Tuan-tuan, masa kita dikurung dulu, lemas, rimas, sebab kita kata rumah kita kecil, ya Allah. Besok liang lahat kita besar, tuan-tuan. Kubur tuan-tuan besar mana 5 ekar. Hebat mana pun kita, tuan-tuan, tetap dikebumikan pada liang lahat yang sama. Sewaktu kita berada dalam PKP, semua orang akan kata kami terkurung dan kami terkurung. Semua orang akan berlaku saat ini, dan saya dan tuan-tuan akan berlaku saat ini. Sehingga Allah mengatakan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan kamu, jadilah hamba Allah sehingga datang waktu yang dinamakan yakin.
Apa itu yakin? Lalu ulama menafsirkan yakin itu adalah maut. Setelah Allah tunjukkan kepada kita kebesarannya, apa yang telah berubah di dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, banyak mana zikir kita, tuan-tuan. Banyak mana kita dah sebut Allah. Banyak mana kita dah himpun tahlil la ilaha illallah. Banyak mana kita dah berselawat kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak mana kita telah himpunkan tasbih demi tasbih. Banyak mana kita telah membaca tahmid. Tuan-tuan, orang tak risau tentang perkara yang dia nak bawa bertemu dengan Allah. Tetapi orang cuma risau perkara yang dia nak tinggal selepas ia menghadap Allah. Yang kita risau selama ini adalah perkara yang kita nak tinggal semasa kita menghadap Allah. Apa yang kita risaukan? Duit aku mana? Duit aku banyak mana yang tinggal? Rumah aku macam mana? Besok kalau aku mati, tanah aku yang kat sini kat sana macam mana? Harta aku macam mana? Pernah tak kita fikir, rumah aku kat sana macam mana ya Allah? Ya Allah, besok kalau aku menghadap Engkau, sampai masa aku menghadap Engkau, ya Allah, rumah aku kat sana macam mana ya Allah? Pernah tak kita bertanya dengan Allah dan berminta, bermohon dengan Allah di dalam doa kita? Ya Allah, besok saat aku sampai masanya bertemu dengan hadrah-Mu, ya Allah, macam mana rumah aku besok di alamul barzah, ya Allah. Ya Allah, jika kecil Engkau besarkanlah, ya Allah. Kita tak minta pun dengan Allah. Ada orang seumur hidupnya tidak pernah minta dengan Allah punya angkuhnya. Angkuhnya. Dia rasa dengan dia salat 5 waktu, kuburnya boleh luas. Dengan dia baca Quran setiap hari, kuburnya boleh luas. Benar. Jika mana Qurannya diterima pakai oleh Allah dan salatnya diterima pakai oleh Allah. Sekali lagi saya bertanya dengan jamaah masjid ini, siapa yang berani mengatakan daripada 1 Januari 2021 dia tak pernah dengar keburukan orang dan dia tak pernah cakap keburukan orang? Tolong angkat tangan dan saya akan cium tangannya. Dan jika patut saya cium kakinya, saya akan cium kakinya, tuan-tuan. Ustaz, daripada tahun lepas saya tak pernah dengar buruk orang, Ustaz. Memang saya jaga telinga saya, Ustaz. Ustaz, daripada tahun lepas saya tak pernah cakap buruk orang, Ustaz. Saya tak pernah kata orang langsung, Ustaz. Siapa pun dia, Ustaz. Saya akan cium tangan dia, tuan-tuan. Kita selalu dengar hadis ini, orang yang mendengar dan berkata akan keburukan orang lain, seluruh amal salehnya daripada akil balighnya dihapuskan oleh Allah. Dan dosa orang yang dia buka aib dan dia dengar aib tersebut berpindah kepadanya. Jika seorang, tuan-tuan, selama kita hidup ini, jika 1000 orang, tuan-tuan, Allah, jika 2000 orang yang telah kita buka aibnya dan kita dengar keburukannya, Allah, bagaimana kita nak menghadap ke hadrah Allah dalam keadaan kita memikul beban-beban dosa orang lain? Dan amalan kita dikutip Allah, dikutip dan terus dikutip oleh orang yang telah kita buka aibnya dan orang yang telah kita dengar akan aibnya.
Kita nak cakap kita ni bagus macam mana, tuan-tuan? Memang kita salat, tapi kita tak berhenti umpat orang, kita tak berhenti kata orang bagaimana salat kita. Bagaimana yang boleh kita angkuh dengan Allah, yang aku ni orang hebat, yang aku ni ahli syurga Allah, yang aku ni orang saleh, yang aku ni ahli zikir. Walhal perkara-perkara yang membinasakan amal saleh kita terus kita laksanakan, dan terus kita buat dan terus buat, sehingga kita merasakan kita orang saleh. Sebab itu tuan-tuan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa kata sahabat? Sayyidina Abu Bakar berkata, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama riqab al-bahra bila safina. Barang siapa yang masuk kubur tanpa membawa bekalan, ibarat orang yang mengharungi laut tanpa perahu. Orang yang nak menghadap Allah tidak ada bekalan, seumpama orang yang berada di tengah laut tanpa safina. Binasa, tuan-tuan. Bekalan ini, tuan-tuan, bukan saja amal yang baik. Kita dengar dulu selalu dalam kuliah, dalam khutbah, sebaik-baik bekalan adalah takwa. Takut ni apa? Takut ni apa, tuan-tuan? Takut pada ilmu tauhid. Mereka takut mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka cukup takut, ya Allah, jika mana aku ini terkeluar daripada golongan ahlul muwahhidin, aku terkeluar daripada orang yang mentauhidkan Kau, ya Allah, kerana perkara pertama yang akan ditanya setelah aku menghadap hadrah-Mu, ya Allah, adalah perkara tauhid. Man Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Masa dalam dunia Tuhan kita siapa? Tuhan saya Allah, Ustaz. Saya tanya tuan-tuan, Allah hilang dalam hidup kita, dengan duit hilang dalam hidup kita, mana kita takut? Tuan-tuan jawab dalam hati, dan Allah tahu apa jawapan tuan-tuan, dan tidak ada seorang pun yang boleh menipu Allah. Allah dah lama hilang dalam hati kita. Hari ini berapa kali kita ingat Allah? Kalau kita tak dapat mengingati Allah, risau tak? Kalau duit kita kurang, risau tak? Mana yang lebih kita sayang? Kita sayang Allah atau kita sayang harta kita? Besok Allah tanya kita, betul ke kau sayang aku? Aku sayang kau tanpa batas. Aku sayang kau tanpa had. Bila engkau nak makan, kau minta rezeki dengan aku bagi. Kau sakit, kau pergi hospital, kau tak minta sihat dengan doktor, kau minta doktor ubatkan, dan yang memberi sihat itu kau minta dengan aku, ya Allah sihatkan aku. Sayang aku tidak ada had. Ketika engkau buat salah, pada ketika itu aku tak terus marah engkau, tak. Kita mengumpat tuan-tuan 50 tahun, Allah tak marah kita pun. Kita bergaduh dengan saudara kita, putus silaturahim pasal tanah yang akan kita tinggalkan, Allah tak marah kita pun. Allah tak terus azab kita, dan Allah tak terus marah kita. Allah tangguhkan dulu. Lalu Allah kata apa?
melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu taubat itu aku akan tutup bila, kata Nabi, bila nyawa kau dah sampai sini, aku tunggu lagi. Kau buat salah, aku tunggu lagi. Tunggu, kau nak minta ampun tak? Kau pandai tak minta ampun? Kau pandai tak mengaku yang kau salah? Aku tunggu lagi. Tunggu dan terus tunggu, sehingga nyawa kau sampai sini baru aku tutup, kata Allah. Ketika nyawa kita baru sampai kaki, pintu taubat itu masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik, naik, naik dan naik. Kita masih lagi tidak mahu mengaku kesalahan dan kesilapan kita. Tuan-tuan, Allah tanya kita 4 perkara, cukup kita tewas, tuan-tuan. Masa muda kau apa kau buat? Kita tahu di mana kehidupan kita. Aku dah buat apa zaman muda aku? Umur yang aku bagi, apa kau buat? Harta yang aku bagi, apa kau buat? Sihat yang aku bagi, apa kau buat? Soalan ini saja kita tewas dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku tak mampu nak cakap apa-apa dengan kau, ya Arhamar Rahimin, kerana seluruh catatan amalku kau simpan, ya Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mal mayyitu fil qabrihi illa kal gharikil mughawwith. Mayat di dalam kubur itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Ketika kita menghadap hadrah Allah, supaya besok kita tak gaduh nak minta tolong dengan orang. Apa kata ulama? Tuan-tuan, saya bawa sedikit tentang perjalanan kita nak menghadap Allah, kisah Isra dan Mi'raj. Walaupun tak sampai lagi bulan ini, selalu adatnya sampai bulan tu baru orang cerita. Malam ni saya buka sikit. Perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan seorang hamba menghadap Allah. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Tidak ada sifat kekurangan langsung pada Allah. Allah yang tidak memiliki sifat kurang. Kalau kita belajar sifat 20, pada sifat 20 terbahagi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Maka sifat yang menafikan perkara yang tidak layak pada Allah duduk kepada sifat salbiyah. Ketika kita berpegang Maha suci Allah daripada segala perkara yang tidak layak pada Allah, itulah Allah. Dialah yang mentadbir kita, asra bi'abdihi, yang menjalankan hambanya. Perjalanan kita, tuan-tuan, adalah perjalanan kita ke hadrah Allah. Tak ada siapa satu seorang yang boleh menafikan perkara ini. Lepas ni kita ke mana, tuan-tuan? Siapa yang boleh nafikan? Lepas ni kita akan pergi kubur, tuan-tuan. Siapa boleh nafikan?
Lepas pergi kubur, kita akan pergi padang mahsyar, tuan-tuan. Kita balik, lepas isyak ni, tuan-tuan balik dan saya balik. Kita duduk sekejap sebelum tidur. Ya Allah, lepas ni aku nak pergi kubur. Macam mana keadaan aku besok ya Allah dalam kubur? Masa dalam dunia rumah aku besar ya Allah. Rumah aku sejuk, ada aircon ya Allah. Kereta aku besar ya Allah. Rumah aku tak sunyi ya Allah. Besok masa aku nak pergi sana besok, macam mana aku ya Allah? Rumah aku besar ke kecil? Rumah aku panas ke sejuk ya Allah? Rumah aku gelap ke terang ya Allah? Dan pasti orang akan menempuhnya. Dan setiap daripada kita, semua orang akan menuju ke arah itu. Tidak boleh tidak. Yakin tidak yakin, pasti ke sana. Mau tidak mau pasti ke sana. Lepas kita duduk kubur, kita tak tahu berapa tahun, tuan-tuan, sebelum Allah kiamatkan bumi ni. Kita akan duduk dalam tanah selama-lama, sehinggalah iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika itu kita akan dibangunkan. Pernah tak saya dan tuan-tuan fikir, ya Allah, besok masa bangun dari kubur, aku ni ada baju ke ya Allah? Ataupun aku kau telanjangkan kat sana, bangun-bangun aku telanjang ya Allah. Dalam dunia ni kalau aku telanjang malu ya Allah. Orang telanjangkan aku di halayak ramai, aku malu ya Allah. Ya Allah, masa aku bangun dari kubur besok, aku ni ada baju ke tak ya Allah? Ya Allah, macam mana keadaan aku di sana? Lalu kita akan sentiasa mengharap kepada Allah. Diri kita seorang hamba bi'abdihi, dengan harapan yang terlalu tinggi, dengan perkara-perkara yang baik. Lalu kita akan sentiasa bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, besok kat padang mahsyar, Kau akan timbang amalan aku ya Allah. Ada ke lagi ya Allah amalan aku? Sebab aku tak berhenti kata orang lagi ni ya Allah. Dalam satu masjid pun aku masih gaduh lagi ya Allah. Ya Allah, masa dekat mizan besok aku ni macam mana? Ada ke lagi ya Allah? Kenapa kita kena berfikir demikian? Supaya kita berharap ketika kita merasakan perkara tersebut, kita berharap kepada Allah, ya Allah, jika besok amalan jahat aku lebih berat daripada amalan yang saleh yang aku ada, tolonglah ya Allah. Daripada dalam dunia ini kita telah dahulu meminta kepada Allah, kita telah bermunajah kepada Allah, bukan masa ketika berada di sana, tuan-tuan. Ini hamba Allah. Tapi orang yang jadi hamba dunia, dia akan minta dunia dengan Allah sampai dia mati. Orang yang dah bertuhankan harta dan bertuhankan dunia, dia akan minta dunia dengan Allah sampai mati. Tak cukup-cukup dan tidak akan cukup. Sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sayang dengan dunia matinya sakit, kata Nabi. Banyak mana sakitnya mati diukur dengan banyak mana kasihnya dengan keduniaan. Banyak mana kita sayang dunia itu, banyak itulah sakitnya ketika roh itu dicabut oleh malaikatul maut.
Sebab apa? Ketika kita mandikan mayat, orang kata gosok pelan-pelan. Ketika kita mula gosok kuat-kuat, mayat ini berkata, tetapi kita tak dengar. Mayat cakap apa tuan-tuan? Wahai fulan bin fulan, janganlah gosok badan aku kuat-kuat, sebab rasa kesakitan, roh yang dicabut daripada tubuhku, aku masih merasakan sakitnya seluruh tubuhku ini. Roh yang dicabut daripada jasad rupanya sakit tuan-tuan. Sakitnya itu dirasakan pada seluruh tubuh si mati. Lalu ketika kita gosok jasad si mati ini dalam keadaan yang keras sedikit, mayat ini berkata, si mati ini berkata, tetapi tidak didengar oleh manusia, didengar oleh makhluk lain. Janganlah gosok aku kuat-kuat, aku baru je rasa sakit macam mana dicabut roh ini. Janganlah gosok kuat-kuat, janganlah tuang air panas kat badan aku. Aku rasa panasnya lagi, sakitnya lagi roh ini keluar daripada jasad. Janganlah terlalu sejuk, kata mayat. Aku masih lagi rasa kesakitan mati itu. Ini ketika seseorang itu, kita untung tuan-tuan. Sebab apa saya kata kita untung? Sebab sebelum perkara itu berlaku, kita telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaannya. Allah sayang tak kat kita tuan-tuan? Kita tak mati tapi kita dah tahu macam mana keadaan mati. Nabi sayang kita dan Allah sayang kita. Nabi sayang kita diberitahu. Sebelum kita menghadapi keadaan itu diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang menyebut la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Lalu kita tanya, siapa yang boleh sebut la ilaha illallah masa mati? Ini persoalan dia. Kita dah berapa kali adab orang mati. Saya tanya diri saya tanya tuan-tuan, berapa kali tuan-tuan dengar di telinga tuan-tuan jelas waktu orang sakaratul maut, sekurang-kurangnya dia sebut Allah, 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 dia mati. Ataupun yang biasa kita dengar, dia dia tak boleh cakap, sakitnya mati itu sampai dia tak boleh cakap apa, dia cuma boleh mengerang tuan-tuan. Dan terus Tapi kita tak ambil tiba. Kita dan terus berada dalam keadaan yang lalai dan buat silap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah sangat menyayangi kita, sehingga kan diberikan kita pengajaran demi pengajaran untuk balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu cantik tuan-tuan apa yang ditinggalkan kepada kita oleh orang terdahulu. Apa dia mereka ajar tuan-tuan? Sekarang kita dah tak dengar. Dulu kita akan dengar lepas maghrib, lepas subuh orang akan baca tahlil. Ya Latifu Ya Kafi Ya Hafizu Ya Asyafi. Ya Latif, Ya Kafi. Apa lagi tuan-tuan?
Allah ya Latif, ya Kafi, ya Hafizu, ya Syafi. Kita ulang 3 kali kan? Ya Latif, ya Kafi, ya Hafiz, ya Syafi. Ulama dulu ajar kita, wahai yang bersifat dengan ya Latif, yang maha lemah lembut, lembutkanlah hati aku ya Allah. Jangan kau keraskan hati aku ya Allah. Ya Allah, jangan kau keraskan hati aku ya Allah. Ya Kafi, yang maha mencukupkan, ya Allah, jadikan aku ni Engkau tulah ya Allah, cukup bagi aku ya Allah. Jadikanlah Engkau ini dan Sayyidina Rasul ini cukup dalam kehidupan aku ya Allah. Walaupun aku tak ada yang lain selain daripada Engkau, aku rasa cukup ya Allah. Ya Kafi, ya Hafiz, ya Allah, harta aku tak boleh jaga aku, anak-anak aku tak boleh jaga aku ya Allah, tanah aku yang banyak dia tak boleh jaga aku ya Allah, besok dalam kubur tak ada siapa boleh jaga aku ya Allah. Yang jaga aku Engkau, kerana yang bersifat Hafiz itu Engkau. Engkau aja yang boleh jaga aku ya Allah. Sebab masa aku susah Engkau jaga aku ya Allah. Masa aku sakit ya Allah, masa aku susah Engkau yang jaga aku. Masa aku sakit Engkau yang jaga aku. Masa semua orang tinggalkan aku ya Allah, Engkau aja yang ada pada sisi aku ya Allah. Ulama dulu didik kita ya Allah, didik kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka didik dan didik. Ya Syafi, aku tak ada ubat lain, hanya dengan Engkau ya Arhamar Rahimin. Kerana Engkau yang menyembuhkan akan segala penyakit dalam tubuhku, penyakit hatiku. Engkaulah ubat dalam segala kehidupan ini ya Allah. Engkaulah ubatnya ya Allah. Rasulullah lah ubatnya ya Allah. Ketika kita sakit sangat, yang memberikan kita kesembuhan pada penyakit itu Allah. Ketika kita tenat, maka datang bantuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul mahsyar, iaitu syafa'ah. Lalu tuan-tuan, kita pun mengungkapkan kalimah tayyibah ini, la ilaha illallah, la illallah. Lalu kita bersyahadah dengan Allah, kita beri pengakuan yang pertama. Apa dia tuan-tuan? Mawjud la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang sebenar-benar ada melainkan Kau je ya Allah. La mawjuda bihaqqin illallah. Sebenar yang ada, yang aku nampak ni tipu. Kenapa? Yang bersifat kidam Allah, yang bersifat baka Allah. Kita bukan kidam, kita ada mula. Dulu kita tak ada. Dengan kasih sayang Allah, Allah bagi kita peluang duduk di muka bumi.
Kau ambil lah nikmat ni, rasa nikmat. Besok kau dah rasa semua nikmat yang kau rasa, aku tanya tahu. Summa latus alunna yauma izin anin naim. Kita boleh tak nak berpegang bahawa yang ada hanya Allah, yang ada kuasa hanya Allah, yang sebagai pentadbir hanya Allah. Kita ulang balik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu kita beri pengakuan kepada Allah, ma'bud la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak menerima pengabdian hanya Allah. Engkau saja ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Betul perjalanan kita. Lalu kita berkata lagi kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita jawab, maksud la ilaha illallah, ya Allah, yang ini yang aku cakap dalam semayang. Mana dia? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kita cakap dengan Allah kan? Sesungguhnya semayangku, ibadatku, hidupku ya Allah, matiku ya Allah, semua bagi Engkau. Tapi ketika kita mula buat amal, kita mula dah terpesong sebab dunia, sebab itu, sebab ini, sebab orang nak puji, sebab rezeki, sebab ini, macam-macam kita dah tipu Allah. Rupanya tak benar maksud kita. Setelah kita akui dan kita mengatakan kau saja segala tempat untuk meletakkan segala ubudiyah hanya pada Engkau, lillahi ta'ala. Lalu kita kata apa? Azim la ilaha illallah. Engkau lah yang maha agung ya Allah. Sebab semua tempat, semua perkara Engkau yang punya. Yang ada Engkau, yang berhak diletakkan ubudiyah Engkau, segala maksud Engkau, agungnya Engkau ya Allah. Maka tiap-tiap orang yang mengagungkan Allah akan diagungkan oleh Allah. Tapi seseorang yang menghinakan akan Allah lalu akan menerima penghinaan Allah. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi, saya rasa cukup setakat ni ya, pertemuan saya dengan tuan-tuan. Sekali lagi saya ulangkan akan perkara yang telah saya berikan kepada masjid di Kulim semalam. Ulama dia cakap dengan kita macam ni, matikanlah diri sebelum kamu dimatikan. Belajar-belajar mati. Macam mana nak belajar mati? Kalau nafas tak ada, mati. Jadi biar kita mati dalam ingat Allah. Guru saya ajar saya macam tu. Macam mana nak belajar? Bila selalu buat, kita akan ingat yang kita ini akan satu hari dimatikan oleh Allah. Guru kami cakap macam mana? Belajar tahan nafas. Sebab bila orang mati tak ada nafas. Tahan nafas tak? Mula-mula sedut nafas. Sedut nafas dulu. Itu tuan tahan sekejap. Masa tuan tahan, tuan sebut nama Allah semampu mungkin. Ya Allah,
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tuan-tuan dah tak tahan nafas, tembus. Itu kalau orang mati dia cakap apa? Fulan bin Fulan telah menghembuskan nafas terakhir. Adik kita belajar nak hembus nafas yang terakhir dengan mengingati Allah. Belajar-belajar. Orang dulu buat macam tu sebab dia nak belajar. Dia nak belajar. Aku dah belajar dari sekarang macam mana besok aku nak mati. Sebab aku berharap ketika nyawa aku mula berhenti, nafas aku mula berhenti, aku boleh teringat, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Lalu itulah nafas aku yang terakhir yang akan aku hembuskan. Ketika akhir hidup kita dalam kita mengingati Allah, pada ketika itu kita adalah hamba yang diterima oleh Allah, seperti mana Allah sebut dalam Quran, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup setakat ini. Sebelum saya berhenti, saya minta tolong tuan-tuan tolong doakan kami dan doakan saya. Kenapa nak perlu doa? Saya minta tuan-tuan doakan saya dapat kekuatan untuk jadi hamba Allah yang baik dan ikhlas billah. Sebab selagi kita bernafas, kita sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz cakap macam ni? Sebab kita nak menghadap hadrah Allah susah, lagi-lagi pada zaman ini. Jadi tuan-tuan tolong doakan saya. Kenapa? Saya pun sedang belajar dan terus belajar. Contohnya, setiap kali saya menerima undangan masjid dan surau, saya tidak menerima apa-apa sumbangan sagu hati daripada pihak masjid. Jadi pihak Masjid Sungai Bakap ini tolong ambil perhatian, dan tidak ada nanti tuan-tuan, Ustaz, ni sagu hati dari masjid, saya minta maaf sebelum tuan-tuan kecil hati. Saya cakap dulu dan saya tak terima dan saya tak mengambilnya. Sebab saya mengajar dah puluhan tahun tuan-tuan. 30 tahun dah saya mengajar di masjid-masjid ini. Dah belasan tahun saya menerima sagu hati dan sampul-sampul daripada masjid. Pada ketika itu saya mempersoalkan diri saya. Satu masa pihak masjid terlupa nak bagi saya sampul. Lalu ketika saya balik, saya rasa masjid tak bagi ke saya envelope. Saya rasa. Dan beberapa masa yang terdekat daripada sekarang, saya bertanya dengan diri saya, Ya Allah, rupanya apa yang aku buat selama ini sia-sia, Ya Allah. Sia-sianya, Ya Allah. Aku rasa aku dah buat benda baik dah. Aku dah buat benda baik. Aku mengajar di masjid-masjid. Ada masjid yang habis kitab, beberapa kitab yang dikhatamkan tuan-tuan. Tapi saya rupanya bodoh tuan-tuan. Saya bodoh dan saya terus bodoh dan saya terus disesatkan dengan perkara ini. Ketika saya mula sedar tuan-tuan, tatkala saya merasakan kenapa masjid tak bagi envelope malam ni. Rupanya baru saya tahu, selama ini saya bukan buat kerana Allah Subhanahu wa taala, tetapi saya buat kerana beberapa keping-keping duit yang untuk saya ambil. Pada ketika itu tuan-tuan, saya terduduk tuan-tuan. Saya duduk dan saya terus terduduk. Saya cakap dengan Allah, Ya Allah, terima kasih sebab Engkau ingatkan aku. Ingatkan dan terus ingat sebelum aku hembuskan nafas aku yang terakhir. Terima kasih Ya Allah, terima kasih Ya Allah. Dan sejak itu tuan-tuan, saya tak menerima apa-apa sumbangan sagu hati daripada masjid. Dan jika masjid bagi juga,
saya tidak akan datang pada masa yang akan datang di masjid tersebut. Ya, ini janji saya. Tuan-tuan tolong doa. Saya bukan orang baik, tuan-tuan. Saya bukan orang baik. Baik itu kadang-kadang dalam kuliah saya selalu jatuhkan air mata sebab saya silap. Saya mengajar 30 tahun, tuan-tuan. Kalau dalam tahun ini saya baru sedar, tuan-tuan, bermakna. Saya 29 tahun saya mengajar dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya mula terdetik, kenapa masjid tak bagi? Kenapa masjid terlupa ke masjid? Barulah saya tahu bahawa saya dalam kesesatan, tetapi sesat saya dalam terang, tuan-tuan. Sesat dalam terang susah untuk keluar, tuan-tuan. Tetapi sesat di dalam gelap mudah untuk keluar. Ketika kita dapat melihat akan cahaya yang sedikit di luar daripada kegelapan. Jadi tuan-tuan tolong doa dan terus doa, dan tolong doakan madrasah kami, yang mana saya ada 2 madrasah, dan sekarang ini saya buka lagi satu madrasah di Kuala Terengganu. Dan madrasah kami juga kami tak buat dan kami tak minta apa-apa bayaran daripada ibu bapa. Jika mereka ibu bapa digerakkan oleh Allah untuk membantu agama Allah, kami terima. Sama ada duit masuk, yuran apa, yuran makan, yuran minum, apa pun kami tak minta. Kami tak minta. Sekolah saya baru, tuan-tuan, baru 40 tahun, dan sekolah yang saya buka sendiri baru 23 tahun. Dan tuan-tuan, insya-Allah dengan takdir dan ketentuan daripada Allah, saya buka lagi satu madrasah di Kuala Terengganu, dan baru 2 bulan saya terima akan tanah tersebut. Alhamdulillah, sekarang ini telah mula naik tiang-tiang surau, dan tiang-tiang surau dah naik, tuan-tuan. Tuan-tuan tolong doa supaya Allah kurniakan bantuan demi bantuan. Dan saya juga tidak minta apa-apa sumbangan untuk ketiga-tiga madrasah saya, kerana saya berpegang sesuatu takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah. Pasti Allah siapkan takdir itu. Macam mana saya boleh pegang macam tu? Kita lahirkan seorang anak, dia tak tahu pun nak minta makan, dia tak tahu pun nak cari duit, dia tak tahu pun nak cari pakaian. Tapi setelah Allah rezekikan dia hidup di muka bumi, lalu Allah siapkan. Maka inilah pesan guru saya, jika engkau mula lalai, maka kembalilah menjadi seorang bayi, dia kata, yang sentiasa menyerahkan segala-galanya pada ibu dan bapanya. Dan dia, tuan-tuan tolong doakan saya, ya. Mudah-mudahan saya terus dan terus sehingga saya dapat mati menghembuskan nafas yang tak akhir, dan sehinggakan Allah terima perjalanan saya sebagai seorang hamba Allah. Wa akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami tadahkan 2 tangan kami, Ya Allah, pada malam ini, Ya Arhamar Rahimin. Kami mohon keberkatan darimu, Ya Allah. Berkatkanlah umur kami, Ya Allah. Berkatkan setiap amalan kami, Ya Allah. Berkatkan setiap rezeki yang kau telah berikan kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, berkatkanlah isteri dan anak-anak kami, Ya Allah. Ya Allah, berkatkanlah seluruh keturunan kami, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon ke hadrah-Mu, Ya Allah. Jika kami mula sesat, maka Engkau tolong pimpin kami semula, Ya Arhamar Rahimin. Jangan Engkau terus biarkan kami sesat dan terus sesat, Ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau terus biarkan kami lalai dan terus lalai, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon ke hadrah-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Panjangkan umur kami di dalam rahmat-Mu, Ya Allah. Sihatkan tubuh badan kami dalam keredaan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, setiap salah-salah kami Kau maafkanlah, Ya Allah. Ya Allah, setiap kesilapan kami Kau maafkanlah, Ya Allah. Ya Allah, kami dengan rasa hinanya kami minta maaf dengan Kau, Ya Allah. Kami minta maaf dengan Kau, Ya Allah.
Kami minta maaf dengan Kau ya Allah. Ya Allah, setiap dosa-dosa kami Kau ampunkanlah ya Allah. Ya Allah, kami minta ampun ya Allah. Kami minta ampun ya Allah. Kami minta ampun ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.